أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-An'am ayat 1 yang bermaksud segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurusi majlis Cik Syahmi yang qori kita ini, Ustaz Osman Bak, seluruh barisan panel penasihat Kolej Teknologi dan Naim, seluruh barisan pengurus-pengurus, sahabat-sahabat pensyarah, semua staf kaki tangan KTD yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merapatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam menjayakan agenda mingguan kita, iaitulah pengisian mingguan pada hari Isnin, untuk kita saling berkongsi, bermuhasabah, untuk kita melakukan proses check and balance dalam usaha kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, dalam usaha kita untuk jadi seorang Muslim dan mukmin yang benar-benar sentiasa mematuhi segala titah perintah Allah Ta'ala dan sentiasa mengikuti sesuai jalur perjalanan hidup Nabi SAW yang dijadikan sebagai sunnah ikutan bagi kita semua, insya-Allah. Maka pada pagi ini mengambil girat saya, tak tahu minggu berapa nak. Dia sudah seliwan dah bersama. Nak clear dia ada lah, dulu ada jadual. Nah, ini ikut bersama wayah. Dia suruh kita kena tahu itu proses dia. Ala kulli hal, apapun yang tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini adalah satu tajuk yang besar yang perlu sentiasa kita ulang-ulang, dan saya ingat saya dah rasa dah bentang, kalau tak silap, tak tahulah. Itulah tajuk berkaitan dengan syukur. Suatu perkataan, suatu ungkapan yang sentiasa kita ulang dan kita sebut, syukur. Syukur ni kalau kita bincang dari sudut pengistilahan ataupun penggunaan term dia tu, dia akan berkait pada 3 perkara. Dia panggil keyword. Orang buat artikel jurnal sebagainya, dia ada keyword, kata kunci. Itulah kita akan bincang tentang perkataan syukur, kemudian perkataan alhamdulillah, puji-pujian, dan yang ketiga kita akan bincang tentang nikmat. Biasanya ta'aruf terfokus kepada perkara-perkara tadi. Maka atas dasar inilah yang tajuk ini sangat besar untuk kita bincang, untuk sama-sama kita faham, kita hayati, agar pengaplikasian sifat ataupun kita panggil perkataan syukur itu benar-benar kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maka para ulama bila membincangkan berkaitan dengan terminologi tadi, pengistilahan tadi, ada perbincangan di kalangan ulama membezakan di antara perkataan alhamdulillah wa syukur, puji-pujian dan syukur. Biasa bila kita sebut syukur, bagaimana kita bersyukur, kita sebut alhamdulillah.
manifestasi daripada syukur tadi adalah melalui ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka kata ulama, perbincangan di kalangan ulama ada dua pandangan. Ada pandangan pertama mengatakan bahawa syukur dan juga puji-pujian itu adalah sama, bermakna wahid. Ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Itu pandangan pertama. Dia kata sama je. Bila kata-kata syukur, mana kita puji pada Allah. Bila kita nak puji Allah, kita bersyukur. Sama. Yang kedua menyatakan bahawa ada perbezaan di antara syukur dengan Alhamdulillah tadi, puji-pujian tadi. Perbezaan diambil daripada dua sudut. Yang pertama dia kata annal hamd yaftassu bil lisan bi khilafi syukr fa huwa bil lisan wal qalb wal jawarih. Dia kata bahawa puji-pujian itu hanya khusus kepada lisan. Maknanya puji-pujian kita hanya terbukti melalui ungkapan lisan. Alhamdulillah, puji segala puji bagi Allah. Adapun syukur dia lebih luas, iaitulah melibatkan ungkapan bil lisan, yang kedua wal qalb hati, yang ketiga wal jawarih melalui perbuatan, anggota badan kita. Itu syukur. Ini dibuktikan apabila Nabi SAW dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu biasa dengar. Satu ketika bila Aisyah melihat Rasulullah SAW ni sentiasa bangun malam, sampai mengkok kaki. Mengkok kaki sebab bangun malam, qiyamul tahajud kuat. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Limadza tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa kamu buat begini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sedangkan kamu ni Allah Taala telah ampunkan segala dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Kira beres lah. Kalau tanya pun kita jawab pun lain lah. Awak apa gini orang buka kaki ni? Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Adakah salah aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya sebut tadi, kalau tanya kita apa jawapan kita? Masuk syurga sah. Masuk boleh pahala, masuk syurga. Nabi tak nampak benda tu, tapi Nabi ucap Nabi menjelaskan. Kita panggil ibadah yang bersungguh-sungguh, yang begitu hebat sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi daripada sifat syukur dia. Maka jelas kepada kita bahawa syukur itu sangat luas. Bukan setakat Alhamdulillah. Memang dua perkataan tadi berkait rapat, tapi kalau setakat Alhamdulillah, itu pun banyak salah faham juga. Kadang-kadang pun kita mana mak hari nego kau kapun ni jual ikan, boleh 50 riyal. Mana tak tahu Alhamdulillah, tak bersyukur. Tak Allah kena 1000 baru Alhamdulillah. Mari pemahaman yang salah. Walaupun RM50, walaupun RM10 nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, pastinya tertakluk ataupun kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamd yakunu fi muqabil nikmah wa yakunu biduniha, bi khilafi syukr la yakunu illa fi muqabil nikmah. Dia kata bahawa alhamdulillah tadi, pujian tadi hanya dilakukan ataupun dilakukan ketika mana kita mendapat nikmat dan juga bukan nikmat. Nikmat lawan dia apa? Musibah, ujian. Dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala sentiasa timpakan kepada kita dua perkara, nikmat dan ujian. Silih berganti. Kadang-kadang nikmat, waktu ujian, kadang-kadang ujian, musibah macam-macam. Sekarang ni Covid, ujian juga ada. Boleh mari pula ni, seminggu je. Seminggu je, kuih mari bui. Kuih mari bui lah, bukan urus saya bagi ni. Work from home, dah minggu lepas. Minggu ni kena mari dah. Di sini selalu habis, tak apalah. Ujian lah tu. Berbagai situasi yang kita hadapi ketika ini, itu berkaitan dengan Covid, satu ujian. Jadi dia sebut Alhamdulillah ialah bila mana kita terima nikmat juga terima ujian. Ini payah nak faham. Orang faham bahawa bila terima nikmat sahaja kita puji Alhamdulillah. Adapun musibah
Kita payah nak sebut. Kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul juga. Tapi kalau ikut sunnah Nabi SAW, ada ketika Nabi ini bila ditimpa satu perkara ma yakrahu alaih, apa yang menyusahkan, apa yang kita beri pujian kepada Nabi, Nabi akan ucap alhamdulillah ala kulli hal. Biasa sebut dah. Kita alhamdulillah sepatut tu ya. Tu bukan ada berat tadi kan, 50 riyal lagi. Alhamdulillah ala kulli hal dalam arti kata segala puji-pujian bagi Allah di atas segala perkara, di atas segala keadaan yang menimpa kita. Tu payah kita nak faham. Sebab apa? Sebab bila datangnya ujian, yang kata ulama, Nabi melihat, Nabi mengetahui bahawa bila datang ujian perlunya sabar. Perlunya kita panggil takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika itulah kata ulama, Nabi memahami bahawa di atas dasar ujian sabar itulah Allah Ta'ala akan beri pahala, yang mana ganjaran pahala tadi adalah lebih hebat, lebih tinggi daripada ujian yang ditimpa tadi. Kan? Ni kita tak nampak kan? Waktu payah. Jadi ini keadaannya. Bila ucapan alhamdulillah. Sebab tu bila nikmat macam mana ucapan dia? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Biasa sebut dah. Belajar, macam sebut lah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Binikmati, dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, tatimmus shalihat, dapat menyempurnakan amal soleh. Tengok ujungnya, kita sedar bahawa nikmat ini datang daripada Allah, dan kita gunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah dan dikembalikan kepada Allah. Tatimmus shalihat maknanya kita melakukan amal soleh untuk dipersembahkan kepada Allah, yang dijadikan sebagai gedung pahala tadi. Sebab tu innalillah pun sama konsep dia. Innalillah, kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Maka kehidupan kita walaupun seminit sesaat, bagi orang beriman sentiasa ada perhitungan diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terlepas. Ini keadaan yang kita kena sedar, yang kita sentiasa perlu yakinkan diri kita. Ada pun nikmat, ada pun ujian, ma qaddarallahu alaina, ma qaddarallahu lana, apa yang telah ditentukan oleh Ta'ala kepada kita itulah yang terbaik pada masanya, pada ketikanya, pada tempatnya, dan yang menyebabkan kita susah untuk menerima hakikat ujian itu. Kenapa? Kerana pemikiran kita, cara berfikir kita singkat kan? Kita tak tahan ni apabila Covid ni nak pergi masjid ni, nak macam-macam tu bab Covid ni, kiyah dia macam-macam. Dia kata bab 1, bab 1 masuk masjid, nak cuci apa ni, agak-agak sama ada masjid, boleh semaya selalu. Masuk sore positif Covid, tutup masjid. Berat pada bab 1 dia. Itu kiyah ma'al farid dia panggil, kiyah salah. Kiyah ni kena tanya Ustaz Radin lah, dia orang syariah. Dia ada apa? Kaedah dia kiyas tu. Tu orang tak nampak lah ujian tu. Ia menyebabkan keluarnya perkataan-perkataan begitu. Bi khilafi syukri la yakunu illa fi muqabil nikmah. Berbeza dengan syukur itu, ia tidak berlaku melainkan bila mana datangnya nikmat. Syukur ni maknanya untuk nikmat saja. Adapun alhamdulillah untuk dua-dua keadaan, nikmat dan juga ujian. Baik, kita bincang pula berkaitan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. An-nikmah, kata an-nikmah ni biasa kita sebut dalam bahasa Arab, dia berasal dari perkataan na'ama. Na'ama maknanya dari sudut bahasa keadaan yang menunjukkan selesa dan tenang. Selesa dan tenang, betul tak? Oh, nikmat nikmat kau. Nikmat ni kata baru demo. Tak sedap pada kata kau buruk dah. Contoh dia, nikmat masuk rumah demo, ada ekor, ada kapal, ada ni dah. Nikmat maknanya tenang dan selesa. Tapi kita kena ingat, tenang dan selesa ini datang daripada mana? Siapa yang beri ketenangan? Siapa yang beri rasa selesa itu? Tentunya Allah. Sebab tu kita lihat manusia yang Allah Ta'ala kurniakan dengan pelbagai nikmat. Ada ketika kita lihat muka keruk, mana dah muka keruk dah ni, pitih kembur-kembur dah dapat.
bini pak banglo pak putih ni rumah mereka tanah mereka kan gomosan apa ada sawit lagi musaking lagi musak apa nah sedap nikmat hebat apa kudai lagi gelisah nikmat dah tu sebab nikmat datang daripada Allah. Sebab tu walaupun kekayaan melimpah ruah, ramai juga manusia yang tak apa ni tak jenaka tidur lah. Tak lena tidur dia. Kenapa? Ada lah. Tak, kalau kita kaji sebab nikmat datang daripada Allah. Ada pun orang miskin, orang susah nak makan nasi budu kering poyok gitu lebih kurang. Oh, nikmat bagi dia ni. Tenang, senyum, relax. Tak ada masalah apa. No, anu sekian sekian. Wah, syurah ya. Ada bunyi sekian subhatan. Ramah ada suka ramah nikmat. Ada orang tak saya nak ramah sekarang tu. Ada orang suka nak ramah. Nikmat. Ya, nikmat anak ramah. Tahu tanya kita masing-masing. Dan ni kita rasa dari mana dah. Tahu tak saya apa kasih dia tak kasih dia. Sekat tiga. Ni kowi mulut ni payung nak sepeta ke apa. Ya, itu maknanya situasi yang berlaku pada kita. Cuma yang nak sebut tadi kita dah faham nikmat. Ada ketika kalau kita lihat nikmat di dunia ini ya, dia berada dalam tiga keadaan. Ini saya ambil ada posting seorang alim ulama juga. Ada sebut nikmat di dunia ini kalau kita perenung, kalau kita faham, kita hayati, kita tengok betul-betul, dia akan berada dalam tiga keadaan. Iaitulah yang pertama kita boleh kata sebagai nikmat itu nikmat yang kita miliki tetapi tak boleh dinikmati. Boleh faham? Level tinggi lah dah IPT nikmat yang kita miliki tetapi tak boleh dinikmati. Contoh dia apa? Cuba cari. Memang kita miliki benda tu, ada di tangan kita. Tapi tak boleh dinikmati. Kenapa? Ya, contoh duit banyak. Beli ada duit banyak nikmat kan. Boleh beli macam-macam. Boleh nak makan seafood kau, nak makan lobster kau gapo kan. Contohlah. Jasa tak ada lagi. Tak ada yang jasa dia. Contoh dia. Contoh sama selalulah. Contoh anak-anak dia balik sekali ni. Contoh yang ni dah balik sekali lobster seafood ni apa? Kita masuk seafood sekali hari ni. Dah siap masuk gada-gada. Dia pergi di atas meja. Mari kita makan sekali. Abah dia pergi itu. Bersama pergi. Contoh ni. Mana waktu saya makan? Go out dah dia kata. Healing go out. Dia boleh miliki dah tu. Anak dia bagi tak tangan dia memang milik dia lah. Tapi tak boleh nak nikmati. Menunjukkan bahawa itulah nikmat dunia. Walaupun dah kita miliki tetapi tak dapat nak dinikmati disebabkan perkara tadi. Sakit ke, macam mana ke, apa tak boleh makan dah. Ini dia panggil keadaan yang pertama. Yang keadaan yang kedua, kalau kita boleh lihat nikmat yang kita boleh nikmati tetapi tak boleh dimiliki. Terbalik dia. Nikmat yang kita boleh nikmati, memang kita boleh nikmati tetapi tidak menjadi pemilikan. Tidak dapat kita miliki. Contoh, apa? Contoh sekarang ni orang boleh PKPB ni tak ada apa ni? Boleh rentas negeri. Kan? Hari ni apa merancang family day. Keluarga dia besar sikit. Kita cari villa seputih. Tahu villa? Bukan banglo, villa. Habis pada banglo lah. Villa 4 tingkat, 3 tingkat. Hebat villa tu. Surf dalam internet, tengok dalam Facebook. Siap tingkat ada kolej mandi. Dalam bilik pada kolej mandi. Contoh awak kanan selalu dah. Contoh ni. Hebat. Dia adik-beradik 5 orang, anak beranak ramai, ayuh dia bawa belakang. Dia pun duduk 3 hari 2 malam situ villa kan. Boleh barbecue, boleh suka-suka. Banyak kan? Tapi dia pun mikir, kita 3 hari ya 2 malam je asyik. Kalau lah kita boleh beli seperti villa, suka kan. Tengok. Dia boleh menikmati tetapi tak dapat nak memiliki. Itulah nikmat duit. Lepas tu 3 hari apa ada. Mungkin bayar 3 hari 2 malam balik kan. Hari ini duduk seminggu lagi. Sedap nikmat di sini ni. Kan? Itulah dunia yang kita panggil, yang kita sentiasa sibuk, yang kita fikir. Tapi itulah hakikat dia, keadaan yang berlaku. Dan yang ketiga, ada ketika
nikmat yang kita miliki tapi tak boleh dinikmati, tetapi tetap nikmat yang kita miliki dan kita boleh nikmati. Dua dapat. Cumanya di hujung itu dia ada hak. Dia ada tempoh dia. Dari sudut selama mana kita boleh nikmati dan setakat mana kita boleh nikmati. Dia ada hak dia, hak pemilikan. Kan? Kita tahu. Contoh banyak lah yang kita panggil yang kita boleh nikmati dan kita miliki, tetapi setakat mana boleh nikmati. Supaya Gimana dah? Anak buat klik sekali bodokong. Makin robot ya pak. Gok ni beli sekali aku beli sekali ya gimana? Naik jauh tak ada pasal. Tu je setakat yang boleh dia nikmati dan dia miliki. Inilah kita panggil nikmat-nikmat yang ada pada dunia. Sebab itulah Allah Ta'ala bila gambarkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat, Allah Ta'ala tak tempat rapat-rapat, tak sekali saja, susun apa? Faham? Maknanya nikmat dunia, nikmat akhirat Allah Ta'ala sentiasa bandingkan. Carilah dalam ayat Quran banyak. Bila Allah Ta'ala sebut syurga, nikmat syurga Allah Ta'ala sebut sehebat-hebat mungkin, sehebat kita panggil sehabis mungkin. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajun fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan. Ingat ayat ni nak teka ayat surah mana? Yasin. Tu bisa Yasin ni ingat belakang. Tak tahu Yasin ni kena kat orang sama. Bapa baca Yasin, cedek aku mati. Bapa baca Yasin, ai tawang. Bapa baca Yasin, malah jemaah ke boleh pahala. Maknanya bahagia-bahagia dia. Hari ni kita boleh faham antara ayat surah Yasin cerita tentang nikmat syurga. Inna ashabal jannati, sesungguhnya ashab. Tengok ulama bincang kenapa Allah Ta'ala guna kalimah ashab. Kenapa Allah Ta'ala guna kalimah inna ahlal jannah, ahli syurga dengan ashabul jannah. Ashab merujuk kepada pemilikan, sahib. Saya dulu di Tanah Harap, saya rumah, tuai rumah kita panggil sahibul bait, pemilik rumah, tuai rumah. Tu kalimah dia. Jadi Allah Ta'ala cerita dunia ni bukan milik kamu, bukan kamu akan rasa nikmat pegang sungguh dah, walaupun ni kita tunjuk dekat apa mana kita. Ngajar kita tunjuk molek dah. Dia panggil apa? Pergerakan ni patut ada bapaknya siapa ada guna motivator. Dia tunjuk ni geran rumah saja. Geran rumah saja. Jadi milik dia. Tapi bila dia mati, jatuh ke anak dah lah. Hari ini video atas kamu aku lah di mana? Dan mati jatuh ke orang lain dah. Maknanya pemilikan sementara. Tetapi syurga Allah Ta'ala bagi jaminan inna ashabal jannah, sesungguhnya pemilik geran syurga, orang yang memiliki geran syurga, mana pemilikan yang sungguh-sungguh syurga tu tak boleh jatuh sakar orang lain tu. Dia boleh kita kan kau Tuhan dia dah syurga itu memang milik ahli orang yang memiliki. Kalau guna kalimah inna ahlal jannah, sungguhnya ahli syurga. Kita ambil contoh ni kelab bola sepak. Kelab bola sepak ni dia ada pemilik kelab, dia ada ahli kelab, dia ada pemain kelab. Mana hebat tiga orang? Pemilik kelab, pemain kelab bola sepak, ahli kelab. Mana hebat sekali? Pemilik kelab, aku boleh beli kelab tu. Pemain kelab ni main molek. Kalau tak main molek aku buat. Ahli kelab aku suka. Boleh daftar masuk ahli bayar, panggil aku boleh buat. Pemilik kelab, siapa boleh buat ni? Aku beli kelab ni kelab aku ni. Aku lah nak mana nak kereta. Itu maknanya pemilikan yang betul-betul yang kita akan dapat. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya bila mereka berada dalam syurga nanti, syughulin fakihun, mereka akan sibuk dalam kenikmatan yang tidak putus-putus. Syughulin, syawal. Sibuk, fakihun, sibuk dalam kenikmatan. Sibuk satu hal juga. Yang ini kita sibuk mana? Sibuk mana kerja, kita sibuk juga. Tak apa. Ya, memang tanggungjawab kita, amanah kita. Tapi Allah Ta'ala sebut bila dalam syurga sibuk juga, sibuk dengan nikmat.
Allahu Akbar. Dah sebab tu dalam syurga ni, cerita buat syurga kan. Nah, senyum belaka syurga. Dalam syurga ni tak ada waktu malam. Siang lagi so. Maknanya tak tidur. Tak tidur rosak dalam syurga, tak letih kau. Memang tak ada tidur, memang tak letih. Nah, kita tahu orang muda semacam ni. Nah, berseri-seri wajah dia ada sebagai tu syurga. Ya, maknanya yang kita panggil khairun wa abqa, yang lebih baik, yang lebih kekal tu. Nah, dalam surah Al-A'la kan, apa sama dia? Ayat dia walal akhiratu khairun wa abqa bal tubsiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kan? Bahawa agama manusia ni melebihkan nikmat kehidupan dunia sedangkan nikmat akhirat dua sifat dia, khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Maknanya kekal itu apa itu dalam syurga. Jadi inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum. Pada kejayaan ini ni. Nah, hum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan-pasangan mereka. Oh, jangan setengah orang ini bidadari. Bidadari. Nah, azwajuhum jamak, tanya saya tak percaya. Berapa orang agama tu tak tahu berapa agama. Nah, ibu-ibu tak tahu. Waktu mula lah isteri kita lah. Contoh, sudah abahmu bidadari, aku juga lah. Nah, isteri kalau dia soleh, dia taat pada suami, kita panggil melakukan amal ibadat dengan baik, dia akan jadi queen. Mahal lagi pada bidadari. Level dia tak sudah mesti nak ajak tidak menyisihkan wanita ni. Sudah tak bahagian. Anaknya kita ni. Wanita isteri salihah dia akan berada level queen, pemansuri. Kenapa pemansuri? Sebab dia buat amal ketaatan. Ada pun bidadari ni duduk sekong situ dah. Bagi jaga bakal lah duduk situ dah. Ada pun ketaatan dia hasil daripada ketaatan dia. Dapat jadi queen. Nak jadi queen ni bisa pada bidadari lah. Patut tak cemburu ke abahmu? Tanya pula cemburu dah. Tak ada dah cemburu syurga ni. Tak ada dah asal deki cemburu dah. Apa lagi? Tu payah ni kalau orang pun kan. Kau kan sama. Mak tak pernah aku kan. Cemburu lah payah. Erti nak cemburu lah. Ustazah pun dia kata, saya tak ada masalah poligami asalkan bukan suami saya. Ustazah bukan saudara ni. Tak saudara dia asal dia kata dia. Saudara ni. Dia kata gitu. Saya bukan suami saya. Tak kalau saya poligami. Memang ada Quran kata suruh bahar. Bukan saya ngaji juga dia kata. Itu keadaan dia je. Yang kita nak sebut tadi, nikmat yang Allah Taala sebut dalam syurga, azwaju fi zilalin 'alal ara'iki muttaqun, di bawah teduhan. 'Alal ara'iki muttaqun, fi zilin, di bawah satu pokok teduhan. Pokok tu dikatakan dalam riwayat tinggi dia memakan masa 40 tahun perjalanan. Maknanya dalam syurga Allah Taala bagi seorang itu istana dan diharapkan dia ada satu pokok besar, rimbun, rendang, dia dapat berteduh buat pokok tu. Sebab tu kita rumah dah ada lama sikit, buat lain sikit pula, ada tempat teduh, tempat main ke apa suka. Jannah ni maknanya taman. Taman, kebun. Jannah ni maknanya taman, kebun. Jadi itulah sifat keadaan syurga yang Allah Taala sebut. Alal ara'iki muttaqin, dia atas kursi gapan, kursi pelangi tu. Muttaqin dalam keadaan nyenggi. Kan ada cerita-cerita dulu. Raja-raja kan, hidup nyenggi pelayan dia kiri kanan 4-5 orang. Aku nak air ni. Apa? Nak hanggu pun soalan mudah ni. Pelayan dia hebat, nikmat dia juga. Dan nikmat paling hebat, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah Taala datang dan beri ucapan salam sejahtera. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Dan salam sejahtera kepada kamu, pada semua ahli syurga. Itulah nikmat didapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Inilah keadaan-keadaan yang Allah Taala cerita banyak lagi dalam ayat-ayat lain berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga. Jadi saya nak sebut tadi, syukur ini suatu ungkapan yang besar.
Dan tadi syukur pada nikmat. Kemudian kita pergi pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita lihat kepada tafsir surah Al-Fatihah. Alhamdu makna segala puji-pujian. Kata ulama, Alhamdu ini ada dua perkataan dalamnya, membawa dua maksud. Biasa bila kita sebut Alhamdulillah, apa terjemahan dia? Kita akan jumpa Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, dalam surah Al-Fatihah itu. Jadi kata ulama, Alhamdu terangkum padanya dua perkataan, iaitu Al-Madah dan juga Asyukru. Madah maknanya pujian, yang kedua bersyukur, terima kasih. Syukur ni terima kasih, ya. Nak kan Arab sebut syukran tu terima kasih, lah. Nah, jadi kita bersyukur pada Allah maknanya kita berterima kasih kepada Allah. Jadi kata ulama, bila kita sebut Alhamdu, dia terangkum dua perkara tadi, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Tak sama dengan makhluk ni. Tak sama dengan makhluk. Makhluk ini ada ketika kita ucap terima kasih dan kita tak puji pun, dan ada ketika kita puji dan kita tak terima kasih. Betul tak? Ada orang bagi makanan ke, bagi hadiah ke, terima kasihlah, terima kasih. Nah, terima kasih saja, tak puji pun. Tapi bila kita Alhamdulillah, maknanya kita puji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kata ulama, sebenarnya dalam Alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah itu seolah-olah Allah Ta'ala beri perintah sebenarnya. Qulil hamdulillahirabbil alamin. Katakanlah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tapi Allah Ta'ala tak letak. Dan alhamdu itu dia datang dalam bentuk noun, bukan verb. Nah, maksudnya bahasa Inggeris mana? Noun ni kata nama dah. Kata nama. Bukan verb, maknanya kata kerja. Kalau ada qulil hamdulillah, katakanlah, maknanya suatu fi'il amar, perintah untuk ucap alhamdulillah. Kata ulama, nak sebutnya bahawa yang selayak-layaknya mendapat pujian hanyalah Allah Ta'ala. Walaupun kita bila dapat nikmat, dapat pemberian daripada sama manusia, nah, ataupun siapa-siapa yang pandai ke cerdik dah, kita berpuji dia, cerdik, pandang, boleh flat. Tetapi kalau kita panggil apa? Tengok, kita periksa balik, asal usul cerdik pandai adalah datang daripada Allah. Nah, sebab tu orang yang dipuji dia sebut Alhamdulillah. Bila orang dipuji dia ada ucapan, doa dia bila kita dipuji. Ingat tak ni? Doa bila dipuji. Doa apa usah boleh puji kat gebah. Ada terakak lah kita. Ada ingat lagi doa dia. Apa ni, Allahumma firli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Dia lagu tu lah. Dia ada 3 patah. Allahumma firli ma la ya'lamun. Ni doa nak jaga. Sebab pujian ni bila datang kepada kita, dia akan datang menyebabkan dua keadaan. Sama ada kita makin tawaduk, ingat pada Allah, ataupun kita makin rasa bangga diri. Pada aku cerdik sungguh puji. Aku pandai sungguh, aku kaya sungguh. Dia tidak kembali pada Allah. Sebab tu dalam doa tadi, dalam sunnahnya Nabi ajak, Allahumma firli ma la ya'lamun. Ya Allah, apakanlah dosa aku apa yang dia tidak tahu. Sebab kalaulah Allah Ta'ala buka aib kita, hak dia puji, hak tu so, ya ajuh kitanya, hak belakang banyak lagi, hak pecahannya. Hak corona, Allah Ta'ala tutup aib lain, Allah Ta'ala tunjuk yang baik itu. Allahumma firli ma la, ya Allah, apalah dosa apa yang mereka tak tahu. Kalau dia tahu yang ni, tak puji aku ni. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan jadikanlah pujian tadi malapetaka pada tadi. Pujian ni boleh menyebabkan kita makin takabur, kita makin teringat pada Allah. Akan menyebabkan kita rasa sombong dan sebagainya. Dan waj'alni khairan mimma yazunnun, ya Allah, jadikanlah aku ni lebih baik daripada sangkaan mereka. Kita lebih baik, kan? Bagus setakat ni, tapi banyak lagi yang kena tambah. Itu sifat yang perlu ada pada kita bila mana dipuji, bila mana kita dipuji. Sebab itulah perkara ni perkara besar. Dan Alhamdulillah ni, sebab tu kita lihat nikmat Allah Ta'ala bagi ni
sangat luas. Nikmat sentiasa dibincangkan, jangan kita nampak dari sudut harta sahaja. Nikmat luas. Nikmat sihat, nikmat harta, nikmat anak bina, nikmat dapat bekerja ni. Alhamdulillah boleh kerja kata ni, nikmat dah ni. Nikmat orang buat kerja. Asia kan, amal nak buat kerja. Lepas tu jadi apa? Viral tu. Kapten ke apa? Chef kapten ke apa tu? Boleh jual. Kok maknanya tu mana ujian nikmat ni sentiasa bersilih ganti. Kita tak tahu bila akan datang ujian, bila datang nikmat kepada kita. Yang kita penting kepada kita hanyalah menerima dan kita panggil redha, dan juga kita berusaha ke arah yang lebih baik. Berusaha ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW cerita Alhamdulillah ni, ada satu riwayat ketika mana Nabi SAW di Isra, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, anna Nabi SAW utiya lailata usriya bihi biqadahin min khamrin wa laban. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tu Nabi bersama dengan malaikat Jibril. Nabi diberikan dua bekas minuman, itu daripada khamar, arak dan juga laban, susu. Fa nazara ilaihima, Nabi pun lihat gelas arak dengan susu tadi. Fa akhadha al-laban, maka Nabi ambil susu, minum susu. Fa qala Jibril, alhamdulillahillazi hadaka lil fitrati, segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kepada kamu wahai Muhammad, lil fitrah, ke arah fitrah. Suci ni apa ni, susu ni fitrah susu. Lau akhastal khamra, kalaulah kamu ambil arak tadi, wawat ummatuka, nescayalah binasa umat kamu. Jahat. Itu maknanya ia kembali kepada Allah. Dan ceritanya kita dapat buat amal kebaikan tu pun satu nikmat. Buat amal kebaikan tu satu nikmat juga. Boleh main ni. Dia aku wajib. Jangan rasa kita dapat buat amal kebajikan tu, kita kena ingat ia adalah fadlun minallah, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kita dapat berada majlis ilmu, kita dapat baca Quran, satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ada orang bincang juga berkaitan dengan musibah tadi saya nak sebut. Ada buat tajuk, musibah itu satu nikmat. Kita payah faham tu. Musibah ujian itu satu nikmat. Macam mana nak faham nikmat? Musibah ni main kecil mani, jatuh, kau habis. Kutik nikmat macam mana? Sebab tu saya buat contoh mudah. Ujian ni, bila datang ujian, akan menyebabkan kita dekat kepada Allah. Senang ni, ramai manusia diuji dengan senang, ramai yang gagal dengan kesenangan. Dia lupa pada Allah. Bila datang nikmat, bila datang musibah, ada ketika, banyak ketikanya dia membawa diri orang yang diuji tadi untuk kembali pada Allah. Contoh mak repik lah. Kena mak repik, kena belombo sama. Kena sekali accident atau tiga, cabut kaki, cabut lengan. Berat lalu kita bui. Bila dia kena ujian begitu, maka dia akan insaf. Bila dia insaf, maka pun dia sedar. Dia akan biasa, dia akan cuba untuk cari jalan hidup yang benar. Sebab tu nikmat ni, ujian yang kadang-kadang menyebabkan manusia lalai, alfa, gamak dah. Qarun, Fir'aun, Haman, Allah Ta'ala sebutkan golongan-golongan yang ingkar pada Allah. Dalam surah apa Amma man istaghna. Ada pun orang istighna, rasa cukup dengan apa pada diri dia tu, dia tak mahu terima hidayah pada Allah Ta'ala. Ada istighna ni rasa cukup. Sebab tu rasa cukup bahaya. Menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lagi ujian. Satu kisah diriwayatkan dalam hadis. Tadi hadis riwayat Abu Hurairah, ini riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala lil malaikatihi qabattum walada 'abdi fayaqulu na'am fayaqulu qabattum thamarata fuadihi fayaqulu na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja fayaqulu Allah ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah
Wasammuhu baital hamd. Ni hebat cerita ni. Apabila seorang hamba tu diuji dengan kematian waladul abdi, kematian seorang anak, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, malaikat macam penyawa tu lah. Malaikat apa? Tukar Israfil, Israel. Nah, macam penyawa gitu, dia main ni. Bila Israel, kena nyanyi dulu baru ingat. Budak sekolah kena nyanyi dulu baru ingat. Israel lah. Cabut nyawa, Allah Ta'ala tanya malaikat tu, qabattum walada abdi, kamu telah cabut nyawa anak hamba aku tadi? Jawab malaikat, na'am, betul. Betul ya Allah. Fa yaqulu qabattum samarta fuadi, kamu telah cabut nyawa, kita panggil, apa kita panggil istilah dia, kekasih lah. Orang dia sayang tadi. Fa yaqulu na'am, betul ya Allah, betul ambil orang dia kasih tadi. Maka Allah Ta'ala tanya malaikat, maza qala, apa yang diucapkan oleh hamba aku tadi bila diuji begitu? Anak mati ke, isteri mati ke, suami mati ke, siapa mak ayah mati ke? Dia fayaqulun, mereka berkata hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan juga sebut istarja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tengok dia mula dengan hamidaka. Ayah puji dulu barulah istirja. Itu hebat. Maka bila ada hamba yang menyebut perkataan begitu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah, binakan bagi hamba ku tadi sebuah rumah dalam syurga, dan namakan rumah itu Baitul Hamd, rumah puji-pujian. Maha puji-pujian. Ada istana, rumah dalam syurga dinamakan Baitul Hamdi, rumah puji-pujian. Itulah keadaan dia yang digambarkan oleh Nabi SAW oleh hadis tadi. Keadaan yang berlaku. Keadaan yang berlaku. Sebab itulah kita, kehidupan kita ni, puji-pujian ni tak lepas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah lepas. Biasa kita nak dapat keberkatan, kata para ulama, kita kena mulakan dengan puji-pujian dalam doa, dalam ucapan. Ucapan ni nak dapatkan keberkatan. Penceramah, pengkuliah, dia mulakan dengan puji-pujian pada Allah, selawat ke atas Nabi. Biasa kita letak alhamdulillah di hujung dah, dimulakan dengan bismillah lagu tu. Habis dengan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di awal surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Awal pun bismillah, ayat pertama, alhamdulillah tu ayat kedua. Bukan tepat waladhdallin, alhamdulillah. Di awal ceritanya, pada ayat kedua tu, pada awal kehidupan kita kena puji pada Allah Ta'ala. Ini yang kita kena ucapkan. Kemudian lagi dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fa yahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fa yahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat meredai terhadap seorang hamba yang mana bila dia makan, maka dia puji pada Allah. Wa yashrabu syarbata, bila dia minum, wa yahmaduhu 'alaihi, dia puji pada Allah Ta'ala. Makan minum ni satu perkara yang kita kena tengok juga, adab makan dan minum. Disebut oleh ulama, adab makan ni dengan tangan kanan. Biasa saya lihat kita makan tangan kanan dah, minum air kita ke kiri. Akhirnya nak ke mana hukum ni? Makan dengan tangan kanan, minum air bila ambil gelas, pak gula ke mana restoran ni, tegak tangan kiri. Hukum dia kan? Ataupun dia tak ada lagi. Dia tak ada ke mana hukum tahap pula. Hak paling sempurna, makan tangan kanan, minum pun tangan kanan. Hak tahap tu, katakan berpencicuk aku dah. 50-50. Hak paling sempurna. Tamat adab betulnya makan dan minum di tangan kanan. Tangan cemar ni tak lagi basuh. Cuma apa lah ni, belah polistrin tu boleh sapuh tu lah dia ni. Kita tak guna. Dah pakai bola biasa lah, pakai bola contoh. Jadi kena ajar anak-anak kita, diri kita sendiri pun. Hak saya sebut, tahap tak apa lah kita boleh consider. Tapi yang paling sempurna saya sebut,
makan tangan kanan, nak minum pun tangan kanan. Kita kena latih. Nak keberkatan. Nak kehidupan kita ni banyak lagi benda yang kita kena cek, kita kena lihat. Sebab ada juga dalam riwayat hadis Nabi SAW bila dia lihat ada seorang lelaki, ra'an Nabi SAW rajulan ya'kulu bisimalihi, dia makan dengan tangan kiri. Nabi pun sebut dia, qala kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu tu, biyaminik, tangan kanan kamu tu. Qala la astati, dia jawab, saya tak boleh, ya Rasulullah, la astati, saya tak mampu. Tengok-tengok kanan ada pun tidak bodoh, tangan kanan molek pun ada. Faqala lahu, Nabi pun jawab pada dia, la istata'ta, dak boleh sangat sajamu je malah. Dak pergi perangai dia kecil lagi gini. Ni ada saya jumpa. Nak tidak orang lain saya kita ustaz dia. Dak muni mana orang lagi, tu ada kekok dengan kami. Makan lagi sudah orang buat dia. Baru hukum dia tu. Makan lagi ustaz tu. Tu nak sebutnya keadaan yang kita kena latih. Kita panggil kena latih dalam kehidupan kita. Kulu apa dalam hadis lain, kulu biyaminik, mimma yali adalah hadis itu makan apa? Samillah, bacalah bismillahirrahmanirrahim itu. Wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kita tahu kan? Kalau dalam sahidangan tu nampak ayah kunci adik sana kau tu. Lintah budu sambar gapo ayah kunci dulu kau. Tu tak ada adab. Tak ada adab, maknanya ambil apa yang dekat dengan kita dulu. Itu adab. Ada adab dalam bab makan dan minum ni yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pukul 11 tepat tu. Saya rasa saya nak berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri yang menyampaikan, dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur saya tak takrifkan tadi. Bersyukur huwal qiyam bi ta'atil mun'im. Dalam kitab sebut qala ahlul ilmi huwal qiyam bi ta'atil mun'im, iaitulah menegakkan ketaatan kepada mun'im, pemberi nikmat. Itu bersyukur. Kalau syukur alhamdulillah, ini sangat lagi. Sebab tu Nabi solat malam sampai bekak kaki. Bersyukur tu. Sedangkan nikmat apa yang Nabi dapat ni, kalau kita bersyukur kita faham dapat nikmat. Apa nikmat yang Nabi dapat? Nabi tak apalah dakwah dulu, tak pecah kepala, perang, kena kotu goni kena hina, boleh elang. Ada kita dengar kisah. Boleh elang 5,000 sebulan lagi. Tak ada elang. Nabi tak apalah dakwah payah pun. Boleh Tan Sri lagi. Pangkat Tan Sri je. Tan Sri Muhammad tak ada pangkat. Tapi Nabi SAW melaksanakan dakwah ataupun Nabi ini nikmat dia hingga kita dengar kisah bila mana Nabi bangun satu pagi, bila nak makan tak ada makanan kan, tanya isteri baginda apa makanan yang ada di rumah hari ini, tak ada apa. Tak apalah. Kalau gitu aku puasa. Nabi sebut pada isteri dia, aku puasa, menggambarkan bahawa tak ada kapal satu sungguh tu. Pok kita paling tidak sekuk kering. Sekuk kering ada nenek. Kan ada. Boleh kotak-kotak jepuk buat cemeh, buat lepeng, buat roti canang. Ada juga. Ni Rasulullah bila sebut begitu mana? Zero. Ada hadis lain. Ada air. Satu ketika hanya ada air di rumah Rasulullah SAW. Itulah ujian bagi Rasulullah. Padahal Rasulullah siapa? Habibullah, kekasih Allah. Orang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tapi itulah ujian. Maka nak bandingkan kita, banyak lagi kita bersyukur. Rasulullah SAW tiba banyak hebat bersyukur sampai bekok kaki. Kita bekok go out baru. Apa sebut ni? Contoh baru ni. Mana kita baru. Tapi hebat ni Rasulullah SAW sampai tahap itu. Sampai tahap itu yang kalau kita banding dengan diri kita dengan nikmat yang macam-macam. Betul lah Allah Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Bagi setiap kepayahan ujian itu banyak dah kemudahan, kesenangan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang menuntut kita untuk sentiasa memuji
dan bersyukur kepadanya. Dan Allah Ta'ala bagi nikmat ni, kadang-kadang tak ada kita minta, dia beri dah. Tak, kita duduk siapa, hok minta, hok tak beri lagi. Tak, ada nikmat kita tak minta, Allah Ta'ala bagi dia. Macam anak-anak kita kecil, ya? Ada anak kita dah, ya Allah bila kecek cepat, apa-apa, cepat mu kecek. Orang kawan dengan abang mu dulu dah kecek, cepat boleh hujak. Abang mu lambat sikit kita, apa? Nikmat Allah Ta'ala bagi. Tak minta pun, kita pun tak minta, ya Allah cepat dah. Yalah lambat kita minta juga dah. Tapi kadang-kadang itu kita kadang-kadang tak terfikir lah nikmat Allah Ta'ala ni. Nah, sebab itulah kata ulama, kalaulah seluruh makhluk di atas muka dunia ni tidak puji Allah, Allah Ta'ala tak jejah. Sebab apa? Alhamdulillah, semutlak pujian hanya milik Allah. Kalau tak puji pun tak jejah, tak pokok kita. Pakai semua comel hari ni. Tak ada saya aku puji pun. Gelap baru dah ni tangan baru ni nakak. Mana tak ada puji ni. Oh, jejah dah kita hari tu. Nak piguran, pisau nak pakai macam-macam. Tak ada puji sangat apa. Pakai start kereta milik sedang, tak ada kerja ni. Contoh, tidak dapat kita pak orang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikrar dan berjanji melengkapkan diri, ilmu peribadi murni, mengejar kemajuan, bangun peradaban, teknologi dan ilmuwan, berlandas ketuhanan. Ayo mari bersama berganding membina KTV, cahaya kecemerlangan dalam mengilang potensi dunia dan akhirat menjadi pilihan. KTV di hati kami, jangan generasi berilmu.